Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar? Okay, selamat berada di orang panggil apa kalau biasa orang yang bekerja ataupun bertugas dia panggil hari ni adalah Monday Blues. Okay, tapi orang berniaga pun sama juga lebih kurang kan, bila Sabtu dan Ahad kan kita ni sibuk kadang-kadang mungkin spend masa. Yelah, seminggu kan kita dah dah buat bisnes, kesibukan masa, mungkin ada meeting lah, ada training lah. Okay, jadi apa khabar anda pagi ni? Okay, saya bukan apa, saya malam tadi memang sampai rumah tu memang tak boleh nak buat apa sangat. Kita baru je habis kelas roket pemasaran momentum yang terakhir untuk tahun 2020. Okay, ada ke di kalangan anda yang join kelas kita ni selama 2 hari ni? Okay, ada ke ada? Okay, suara saya tu lah agak mencabar sikit lah. Okay, sekejap saya adjust kamera sikit. Adjust sikit. Maklumlah hari ni kita live secara santai. Alamak, dia punya internet harap-harap internet kita okay. Doa, ya Allah, amin amin, doa internet okay. Itulah cabarannya bila buat kelas online ni, itulah. Okay, so topik pagi ni, walaupun baru habis kelas, kita tak boleh nak miss sarapan minda momentum. Mana boleh. Makan, minum tak boleh tinggal. Kan? Makan, minum, nasi ke apa, lauk, ikan, ayam, daging, badan kita perlukan untuk terus hidup. Okay? Bisnes kita perlukan kita sebagai driver. Kan kita yang jadi driver, kita yang bawa bisnes ni dengan izin Allah. Tu kan tak cakap kan viral. Kan? Nanti kata kita ni buat kerja Tuhan. Okey. Gurau-gurau. Okey. So, jadi kita tak boleh nak tinggalkan untuk jaga ataupun kita nak develop kita punya mind ni. Okey. So, saya teringat tau pagi ni bila saya menong tadi kan. Saya bangun awal hari ni. Alhamdulillah. Sebab semalam memang dah tergolek pun lebih awal. Habis je kelas malam, ada tukang urut saya datang. Sama dia cikgu apa semalam ni. Alamak, saya cepat betul lupa nama orang ni. Masya Allah. Okay, lelaki salah faham pula. So, habis je kelas malam 2 hari tu, korang sakit pinggang. Habis korang tak tahu saya semua organ sakit. Paling mencabar tekak lah. Sebab sebelum kelas ni pun 3-4 hari sebelum tu pun memang tekak ni macam dah perit dah ni. Saya kata, ya Allah kan, jangan suara tu hilang. Okay, Alhamdulillah saya manage untuk buat kelas ni 2 hari. Semalam habis je. Kan, tukang urut dah ready dah dengan perkakas dia. Saya urut and then saya buat bekam apa semua. Dah solat maghrib apa semua, balik rumah. Okay, balik rumah tu kadang-kadang bila tenaga ni dah terlampau memuncak sangat, badan tu penat. Tapi dia tak boleh nak, dia susah sikit nak tidur. Okay, jadi saya harap lah kan, apa yang kami lakukan selama 2 hari ni memberikan anda manfaat. Jadi bila saya tenung pagi tadi, termenung, buat muhasabah diri, muhasabah pada bisnes kita, saya teringat satu perkataan yang saya pergi awal tahun baru ni, tak silap saya sekitar bulan Februari sebelum PKP, di mana masa tu kami, saya dapat peluang, hujung tahun lepas Alhamdulillah dapat travel. Bila kita travel ni, bila kita pergi bermusafir kan, terlalu banyak benda yang kita belajar. Dan Alhamdulillah, hujung tahun lepas dapat pergi Dubai. And then awal tahun ni dapat pergi ke Shenzhen. And actually semalam saya sebenarnya tak, saya sebenarnya tak pernah pergi China tau. Tak pernah. Orang lain semua kata pergi borong China lah, barang murah kat Guangzhou lah, kan, kat mana-mana lah. Ada yang pergi tembok China lah, pergi Shanghai lah, pergi Beijing lah. Tapi saya tak pernah pergi sebenarnya. Kan, US tu punyalah jauh dah pergi. Kan, Universal Studio pun baru je pergi bulan Disember yang lepas. First time pergi Universal Studio, okay. So, bila pergi Shenzhen ni, Alhamdulillah kita dapat peluang. Alhamdulillah saya dapat peluang. Dibawa oleh mentor saya, Datuk Wira Dr. Aizan Osman masa tu. Dia dapat satu macam connection and dapat kebenaran untuk pergi ke Huawei. Dan apa yang menarik sebenarnya, sebab Huawei ni dia mempunyai beratus ribu tim dia, staff. Terlalu ramai. And dia leading sekarang ni dalam teknologi. So, saya kata mesti ada benda yang power dia buat. Kalau tak, takkanlah Huawei berjaya. Dan Huawei bukannya company public listed.
Setengah bisnes bila dia nak grow ni, kalau you all yang mungkin tak berapa jelas, kenapa dia orang public listed? Sebab dia orang nak kembangkan bisnes, tapi dia tak ada duit yang cukup. Nak pergi pinjam bank, interest mahal. Jadi mereka ni, banyak company ni, contoh macam kat Malaysia ni, katalah contoh macam TM. Okay, contoh macam apa, company public listed kan, macam TNB. So bila dia nak mengembangkan bisnes ni, dia kena apungkan saham dia. Meh, sini siapa nak invest. So yang boleh melabur yang sah di Malaysia ni adalah Kuala Lumpur Stock Exchange. Kalau kita pergi labur tempat lain tu namanya melebur. Tu Pak Mantelo. Okey, jadi yang Huawei ni pula, dia tak payah public listed pun. Tak payah. Dia memang adalah company yang cash flow dia memang terbaik. Dia banyak duit. Dan nak expand bisnes dia, tak payah pun nak cari pelabur. Dahsyat tak dahsyat? Kan? Dan saya kata mesti ada sesuatu benda yang dahsyat dia buat. Kan? Dan saya nampak banyak bisnes yang berjaya bila dia punya founder dia, of course kena ada knowledge, berani bertindak, dia berani. Kan? Dan apa yang best adalah sebab dia ada team yang terbaik. Kita panggil dia A team. A punya team. A macam ni, A punya, grade A punya team, A. So bila saya masuk, mesti ada culture. Kan, bila nak bina team ni kan, dia mesti ada satu culture yang macam, yang dia bina. So saya sampai masuk je kat pintu tu, dia dah masuk lah, pintu memang cantik lah. Office dia simple. Dia pun jadi inspirasi saya nak buat office yang simple je. Bukanlah grand sangat, simple office. Tapi bila kita masuk dalam tu, adalah ruang pameran dia sikit je, babe. Saya rasa dia orang ni adalah company yang banyak simpan rahsia lah. Dia tak tunjuk banyak sangat. Macam kita kan, 2 hari ni kita tunjuk banyak gila method strategi. Tapi banyak lagi lah sebenarnya yang tak sempat nak ajar. Okay. Yelah 2 hari, babe. Takkanlah kita boleh belasah semua. So bila saya masuk dalam tu, dia ada ruang tempat staff masuk tau. Macam bila dia dah punch card, itulah pintu dia masuk. Besar-besar weh, dia tulis do or die. Dia macam welcome, you do or you die. Kau buat atau kau mati. Saya kata dahsyat betul ayat dia ni. Kan? You do or die. So apa pengajaran yang dapat kat situ? Tuan-tuan, bila saya dapat satu benda tau. Poinnya adalah macam ni. You all dah belajar. You all dah belajar RPM. Ada tak yang dah hadir RPM 2 hari ni? Tak ada pun yang komen. Tak belanja love pun kat saya. Tak tekan pun butang share tu sebagai tanda yuran tu dah bayar untuk kelas pagi ni. Ni kelas ni. Bukan semua orang nak berkongsi macam ni, tuan-tuan. So bila kita dapat benda ni, syukur. Boleh tak bantu saya untuk share supaya lebih ramai yang alert dan nampak FB live sesi ni pagi ni. Kita ni nak bagi orang manfaat. Kalau kita tak sempat nak buat live, kita kongsilah apa live yang bagus ni. Okay? Cik komen sikit apa yang anda dapat 2 hari ni. Apa pengalaman? Apa experience anda? Mungkin anda pernah experience. Saya kalau experience pergi kedai kadang, pergi kedai pula, pergi kelas ni, isunya kadang letih, penat, mengantuk. Lagilah kalau macam presenter tu, copywriting adalah satu mana ianya adalah untuk mempengaruhi pengguna. Di mana pengguna? Sekejap. Harap-harap internet okey. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Haraplah internet tu okey. Okey. So, kadang-kadang bila satu masalahnya lah bila internet dia macam ikut angin pula. Ingat macam dia mengikut angin bayu membawa diriku. Okey, baik. So, jadi mungkin anda boleh share pengalaman. Okey, ataupun mungkin konten dia. Adakah anda you all dah pernah dengar ke ataupun ni first time? Baru saya betul jelas lah. Cara penyampaian, cara saya mengulas, cara saya mengajar dengan e-workbook yang kita bekalkan. Dengan nak RPM ni kita ada kelas persediaan lagi. 3 kali kelas persediaan. Okay. And then kita charge you hanyalah RM10. RM10 je. Kita charge tak mahal. Even ada yang mungkin daftar lambat RM70. Tapi free 1 tiket. Jadi dia jadi 2 tiket. Itu pun hanya RM35. Untuk kelas yang kita run selama 2 hari. Dengan setting stage yang dahsyat. Wow, kita bawa daripada Shah Alam satu lori 3 tan turun dengan satu van tak silap. Kau rasa?
Okay? Kita tak main-main untuk kita nak present kepada anda, untuk nak membantu anda mudah faham. Jelas. Okay. Tapi benda yang lebih penting lagi, bukan hanya masa kelas. Okay? Tapi apa yang you all nak buat lepas ni? Lepas ni apa? Okay? Apa lepas ni? Yang akan bawa kita, adakah you jelas dengan apa you nak capai? Adakah you jelas betul-betul macam mana nak buat semua ni? Okay? Tapi kalau anda perasan, apa yang saya bawa dalam kelas, ada konsep yang saya bawa adalah, saya bukan pentingkan apa, how. Saya bukan pentingkan how tu. Anda perasan tak? Ramai orang bila dia nak buat bisnes, bila dia nak buat marketing, dia saya cakap macam mana nak buat, macam mana. Dia risau tau. Dada dia ni berdebar-debar sebab dia ada kerisauan. Sabar, saya kata. Sabar dulu. Nak tak nak saya bagi tahu macam mana sebenarnya? Ni pengalaman sebenar. Ni pengalaman saya membina bisnes ni, membina bisnes training ni, consultation ni, coaching ni. You faham tak saya cakap ni? Okay. Sebenarnya, apa yang saya sedar beberapa tahun ni, dan saya kongsi pada anda supaya jadi shortcut. Tak tahulah dia orang ni nak ke tak, macam tak nak je. Macam tak ada pun nak belanja love ke apa benda kan. Lepas tu siap masuk, keluar masuk. Macam mana nak berjaya? Cuba bagi peluang sikit diri kita untuk dengar pagi ni. Tak lama, setengah jam, lepas tu dah habis. Okay, so apa yang sedar adalah, kita jangan pentingkan, jangan pening fikir macam mana nak buat. Kalau anda perasan siapa yang hadir RPM, nombor satu yang saya cuba berikan anda kesedaran adalah apa sebab anda nak berjaya. Why itu lebih penting. Why, kenapa atau apa yang aku nak capai lebih penting daripada bagaimana nak capai benda ni. Okay? Contoh. Katalah kita kata nak pergi, aku betul-betul nak pergi melawat, katalah contoh adik aku yang berada di KL. Contoh. Okay? Why tu sebab kita betul-betul nak jumpa. Mungkin sebab silaturahim, mungkin dah lama tak jumpa, mungkin sebab mak kita yang sangat-sangat jumpa. Jadi why kita tu akan menyebabkan bila sebab ni kuat, even kita tak ada kenderaan pun. Saya ingat lagi zaman-zaman dulu yang saya tak ada kenderaan kan, tak ada kereta, ada motor je. Macam mana nak bawa mak? So apa yang berlaku adalah, bila kita ada why yang cukup kuat, kita akan mula cari jalan. Boleh dengar tak suara saya? Clear ke? Semalam Zoom cabaran juga Bila baru ni yang mendaftar sebenarnya RPM adalah hampir 10,000. Kalau campur dengan Ultimate Platinum lebih 10,000. Okay. Lepas tu masalahnya bila masuk Zoom ni, komen tu banyak sangat. Sekali saya kata say yes, sampai hang weh dia punya chat. Dahsyat gila saya tengok. Sampai hang dia punya chat. Okay, so macam tadi katalah kita nak pergi satu tempat. Bila kita punya why tu terlalu kuat, otak kita ni akan ligat. Otak campur dengan hati, emotion kita tadi sangat kuat nak jumpa seseorang yang penting ni tadi. Otak kita akan, dia connect dengan otak pula, ligat. Dan dia akan mudahkan tangan kita ni, tangan ni saya panggil dia hand. Ni heart, head, hand. Hand ni dia akan senang untuk bertindak. So 3 benda ni kena connect. Satu, kita kena ada why yang kuat, yang memberikan kesan kepada emotional kita. Automatik dia akan pergi zas, dia hantar signal kat otak. Kau cek jalan. Otak kita ni dia adalah macam superkomputer tau kalau you nak faham. Dia akan hantar zas, pap. Okey. Dan dia akan dan dia kalau kita connect pula lagi dengan Allah Taala yang Maha Berkuasa, dia akan beri kita ilham. Dia akan bagi kita kemudahan. And then pap, connect pula dengan hand tindakan, dia akan membawa kepada tindakan yang betul. Faham atau faham ni? Kita selalunya tak. Kita banyak sangat kesilapan ramai orang berniaga ni. Usahawan ni. Ejen ke stoki dropship tak kisahlah. Kesilapannya kat sini. Dia hanya guna kepala otak. Macam mana nak buat? Dia tak ada sebab yang kuat tau. Dia tak ada sebab pun. Dia tak ada reason why. Kenapa dia nak capai benda tu? Dia tak ada the biggest why. Dia tak ada the biggest goal. The biggest target yang dia nak. Dia hanya fikir kat kepala otak. Kan? Bila fikir hanya kepada kepala otak je, benda tu tak ada capai. Tindakan tak ada. Emosi tak ada. Kau nak gimana? Kau bisnes ni nak capai apa? Entahlah tak tahulah. Kan? Sale okey? Tak okey lah. Kan? Daripada awal lagi kan aku berniaga ni, semua tak okey. Semua sedih.
Ni meniaga yang ke berapa dah? Oh, ni yang ke produk yang ke-48 dah. Nampak tak? Betapa tidak connectnya manusia. Betapa dia tidak gunakan apa yang Allah Ta'ala bagi. Faham tak saya cakap ni? So, bila kita nak buat apa-apa, sangat penting untuk faham tentang why. Sebab tu bila RPM, saya sediakan you all 3 kali kelas persediaan. Yang nak daftar ARB ada ke? Nak? Ada offer lagi. Dia PM je, komen kat situ. Siapa yang rasa macam dia nak berada di dalam journey seterusnya, dia nak do, dia tak nak die, dia nak continue the journey, nak berada dalam ARB, you just komen kat situ nak ARB. Nanti tim saya cuba untuk support, untuk bantu anda segera. Okay, so sambung tadi. Jadi benda penting adalah, sebab kenapa dalam RPM saya congkilkan you, saya betulkan mental you, saya cuba connect hati you, and saya bagi knowledge, saya gain more knowledge, connect pula dengan hati yang ada why yang sangat kuat. Tindakan nanti mudah. That's why ada setengah orang dia kata macam, saya susah lah nak continue, saya susah lah nak belajar lagi, kan, payahlah nak masuk kelas ARB, saya tak ada duit, saya tak mampu, saya tak ada bajet. Kalau you dengar yang saya interview beberapa orang anak murid saya, majoriti lah, saya kata 80 ke 90% tu asal memang dia pun tak ada duit, tapi hati dia nak, aku nak bayar hutang, aku nak bantu mak bapak aku nak tolong adik-beradik, aku nak bantu staff aku nak tolong ramai orang. Why dia cukup kuat tau. Pula tu kita tambah pula gain knowledge daripada kepala otak ni pula. Dia connect pula. So Allah Ta'ala mudahkan. Tiba-tiba ada orang yang sponsor lah. Tiba-tiba dia jual macam barang-barang dah lah. Barang kita ni kadang-kadang tuan-tuan, banyak sangat barang kita tak pakai. Why not ambil je dan jual? Pergi buat jualan lelong kat dalam Facebook anda. Siapa yang nak beli benda ni? Siapa nak benda ni? Saya nak ni. Boleh tak ni bantu saya sebab saya memang dah tak guna, saya tak pakai, saya rasa membazir. Saya nak gunakan ni untuk pergi belajar dalam satu kelas. Faham tak tu? Tapi ramai orang kita malu. Dia lebih tidak malu untuk jumpa orang dan nak berhutang. Faham tu? Sedangkan ada banyak jalan. Ada banyak benda. Mungkin paling tidak pun dah mulakan tindakan bodoh-bodoh. Lantaklah, langgar je start untuk buat FB Live. Mari sini saya ada nak buat live, saya ada lelongan sempena akhir tahun. Daripada benda ni tak guna kan, cakap lah, walau tergagap macam mana pun cakap lah. Okay. Dan saya amazed lah kali ni, sebab kali ni pelik sikit. Sebab yang daftar ARB majority semua pergi daftar first class. Maybe lah saya rasa adalah sebab first class tu dia ada bimbingan 3 bulan. Maksudnya bimbingan tu bukanlah tiap-tiap hari kita call lah, hello, dah buat ke belum? Belum lah, kejap lagi saya hantarkan copywriting. Bukanlah macam tu. Maksudnya kita ada coaching bulanan yang you all boleh rujuk balik, refer balik, saya kena bakar balik, build up balik semangat. So isu kita yang berniaga ni, kita ni manusia biasa. Ada masa semangat tu naik-naiklah dia. Banyak juga masa semangat tu turun down. So kita kena sentiasa tune dia balik, tune balik. Sampailah lama-lama nanti kita dah biasa dah. Kan? So pentingkan dulu why. Cuba senaraikan dulu pagi ni. Kenapa aku ni betul-betul nak berjaya 2021? Apa sebenarnya nak capai? Yang betul-betul connect dengan emotion anda. Cuba fikir apa orang sekeliling kita, pasangan kita, keluarga kita, orang sekeliling kita, apa yang diorang nak, apa yang diorang ni nak dibantu. Faham tak ni? So anda dah dapat kelas tadi, okay, so, itu tadi isu ni. So kenal pasti apa the biggest why, the biggest goal nak capai tu penting. You dah campur, you dah gain pula knowledge 2 hari 1 malam tau saya berdiri tuan-tuan. Kali ni memang cabaran lah, RPM paling mencabar lah bagi saya. Tekak perit, kaki pula tengah injured pula, terhenjut-henjut, kena pakai kasut pula tu. Okay, faham tak faham ni? Jual baju pre-love ke? Kalau saya jual baju, saya ada nak jual. Bagus ke idea tu? Jual baju, jual tudung, jual apa pre-love. Nak tak beli jam saya ni ke? Contoh. Ada tak yang nak beli? Kalau saya nak jual saya, ni Tag Heuer. Ni saya beli kat Las Vegas tahun lepas. Ni baju saya, t-shirt Momentum Internet. You jarang nampak kan saya pakai baju brand lain kan? Baju saya brand semua Momentum Internet. Okay, baju seluar semua Momentum Internet. Okay, contoh. Okay, so yang paling penting adalah lepas tu you dah gain more knowledge 2 hari.
Tapi ramai juga kesilapan ramai orang. Bila dia dah belajar 2 hari, dia rasa dia dah cukup. Dia rasa dia dah cukup. Dia rasa ilmu dia dah terlampau banyak. Dia rasa macam, dah lah cukup lah 2 hari ni. Apa nak pergi belajar lagi 2 hari ni pun banyak lagi tak buat. Tidak. Masalahnya, kalau 2 hari ni, yang you belajar, you nak buat sendiri sorang-sorang. Tanya soalan pada diri sendiri. Kau mampu ke buat sendiri? Kau mampu ke buat benda ni sorang-sorang? Kau mampu ke nak buat benda ni tanpa ada orang push? Tanpa orang tekan? Kan rasa tak cukup RPM 2 hari kan? Itulah rasa kejap je kan? So, bendanya adalah apa yang dah belajar 2 hari ni adalah bagaimana nak buat yang 2 hari ni. Sebab tu saya kata, the next journey kita, F1 Rocket Business pun yang terakhir, 2020, adalah untuk sesi macam akan brainstorm lagi banyak. Brainstorming yang akan lagi banyak benda yang kita akan perah kepala otak kita nak keluarkan dia dalam bentuk bertulis. Dan lepas tu adalah apa yang kita nak buat adalah kita nak push pula untuk you laksanakan benda tu. Kita nak pastikan you bertindak. That's why saya akan push lagi. Saya akan push more and more and more. Silau lah pula kan, matahari dah terbit dah. Tadi redup je. Rumah saya ni belah taman ni adalah tempat matahari terbit. Belah sana tu matahari terbenam. Okey? Okey. Alhamdulillah. Syukur cuaca baik hari ni. Okey. Jadi, apa yang penting adalah you do or die. Kita kalau buat menyambung journey kita untuk pastikan kita do je. Untuk pastikan kita buat je. InsyaAllah kita akan capai banyak kejayaan. Tapi kalaulah kita bagi terlalu banyak alasan, kita akan die. Maksud die, bukanlah kita yang meninggal. Tapi bisnes kita lah yang meninggal dulu. Kan, lebih-lebih lagi zaman sekarang adalah zaman online. Saya tertarik semalam dengan anak murid saya yang berniaga gadget. Lama dia berniaga, 20 tahun dia berniaga. Cuba yang berniaga gadget ni baru 6 tahun. Selama ni kan dia langsung tak sedar yang trend perniagaan, trend marketing tu dah berubah tau. Even dah masuk kepada trend pembelian. Trend pembelian. So orang pun dah mula bukan sekadar orang tengok. Dulu mungkin orang tarik marketing guna online and pergi beli offline. Sekarang tarik guna online, beli pun sama guna online. So dia tak sedar yang dia buat gadget, dia berniaga pasar malam, pasar minggu, pasar apa semua. Lama-lama makin lama tak ada pelanggan. Dan benda yang lebih mencabar adalah bila berlaku PKP. Bila berlaku PKP, tak ada orang. Kedai tak boleh buka. Bisnes tak berjalan. Baru dia sedar, dia tengok saya punya FB live. Dia perasan, dia kata dia nampak saya punya FB live. Dia follow tapi still tak boleh buat. And then dia minta tolong. Dia nak set up Facebook ni. Dia tak reti sebab dia tak pandai online. Dan itu normal lah. Normal. Ramai je anak murid saya memang tak pandai online. So apa berlaku adalah dia minta tolong anak dia umur 12 tahun. Nak. Tolong ayah ni ya. Set up kat FB page. Kau tengok ni macam mana Najib Sadok ni buat. So anak dia tolong set up kan. Nama dia Universal Gadget Tuan Ali Hanafia. So apa berlaku adalah dia start buat, dia follow. Dia try follow tapi macam tak sama lah. Susah. And then dia kata, payahlah macam ni. Masuk kelas. So dia join RPM bulan Jun dan dia masuk ARB Julai. And apa yang berlaku adalah sale dia mula naik. Pecah RM10,000 secara online. Naik RM20,000. Lepas tu dia naik RM30,000. Baru ni bulan Oktober dia buat RM40,000 lebih. Secara online. Okey lah tu buat RM30,000-40,000. Bukan senang nak buat. Dan lepas tu barulah kita akan fikir macam mana lagi nak tingkatkan, macam mana nak naikkan. Sebab itulah penting lepas kita belajar macam mana kita nak do. Jangan buat budu. Okey, jangan buat bodoh. Faham tu? So janganlah pelik. Bukan semua orang memang pandai IT. Tak ramai orang pandai. Sebab itulah kena belajar. Dia senang macam ni. Kurangkan untuk bercakap saya ni tak tahulah. Susah lah. Susah. Zikirnya susah panjang. Cuba jangan macam ni. Saya tak tahu. Tapi apa yang saya perlu tahu dan apa yang saya perlu belajar. Tadi saya tertarik juga. Saya suka tengok cerita-cerita perang tau. War. Sebab dia macam banyak strategi and saya suka based on the true event or true story. So macam ada Mam Askar ni cakap dengan ketua dia. Dia kata pada ketua dia macam nak explain apa misi ni. So dia cakap macam ni.
you hanya perlu explain, you hanya perlu bagi tahu saya apabila you rasa saya perlu tahu benda ni. Dia cakap kat leader, macam dia cakap kat Major dia lah, Major Jassim tadi nama dia. Ni peperangan dia memerangi ISIS masa tu. Okay, dia pasukan SWAT Arab. Ni bahasa Arab lah, cerita Arab layan weh. Okay, dulu ambil bahasa Arab. Dia lah sikit-sikit tu adalah faham sikit. Okay, so apa yang berlaku dia kata, Major, dia kata tak payah explain. Tak payah explain. Okay, dia kata Major hanya perlu beritahu saya apabila Major rasa saya perlu tahu benda tu. Senang macam ni. Major hanya perlu bagi tahu saya apabila Major rasakan saya patut tahu benda tu pada masa tu. Sama dalam bisnes, setengah orang masuk kelas saya, ajarlah semua benda, kenapa bagi intro panjang-panjang? Kenapa nak explain pasal mental lah? Kenapa nak explain pasal Big Y lah? Kenapa nak explain pasal isu mindset lah, mentality tak clear lah, heart lah, head lah, hand. Ajarlah terus FBA. Saya kata, mangkuk hayun betul. Nak belajar tapi tak nak ikut adab berguru. Nak kuasai ilmu tapi belagak nak meninggal. Belagak nak mampus. Macam mana nak berjaya? Itu yang kejap lagi meninggal bisnes. Sebab tidak menjaga adab. Perasan tak dia macam saya kata tadi, askar tu dia kata, Major hanya perlu beritahu saya bila Major rasa masa tu saya perlu tahu benda tu. You faham tak ni? Okay? So sama juga, bila saya hanya explain ke anak murid saya bila ikut fasa demi fasa. Okay, you dah sampai phase kan? Okay, biar saya explain benda ni. Okay, you dah buat benda ni kan? Dah capai ni kan? May saya explain benda ni pula. That's why saya ada RPM. That's why kenapa kita ada ARB. That's why lepas tu kita ada nanti IMPI pula. Memang technical tentang FBX. Semua adalah online. Dan nanti ada pula bimbingan secara platinum, secara ultimate. Sebab bukan semua orang boleh kuasai benda ni hanya dalam beberapa hari. Setengah kita perlukan jenis setahun. Ada orang paling cepat pun mungkin 6 bulan je. So saya nak tanya, adakah anda ready untuk do or you ready nak die? Faham kan? Okay. Dan saya ucapkan terima kasih, congrats kepada semua hampir 10,000 yang mendaftar tu dan berada dalam kelas. Terima kasih banyak, insya-Allah. Bagi yang belum, anda kena bersedialah untuk kelas tahun hadapan, insya-Allah. Kan saya suruh masuk lambat. Okay. Ke ada yang nak sesi ulangan ke, sesi korang lah tanya nanti PM tepi. Tapi siapa yang nak meneruskan, yang rasa yang dah masuk RPM ni, saya pesan pada yang dah masuk. Apa kata kita do together? Kita tak nak die together. Okay? Kita nak do together di dalam the next journey kita. Saya hanya menggalakkan pada anda yang dah masuk RPM lah. Yang belum tu kan dah confused pula. Kan dah katakan kita ni mahal lah, apalah tanpa anda faham. Jadi kalau anda yang rasa nak dan anda yang bersedia, anda rasa macam dah fikir dah malam tadi, rasa macam menyosal pula lah aku ni tak daftar cepat-cepat. Aku ni selalu bertindak lambat sangat. So anda boleh PM kita, pergi kat kita messenger kita, ataupun anda boleh komen kat situ nak ARB. Tim saya nanti akan bantu. Tim Momentum ada kat dalam ni kan. Tolong bantu mereka ni untuk meneruskan perjalanan. Perjalanan kita baru bermula. Okay? Your success journey just begin. Okay? Dan saya harap benda ni akan dapat bantu you all, dapat beri manfaat. Dan terima kasih banyaklah kepada anda. Okay? Kalau anda nak tim saya bantu, tim saya siap bagi link lagi tu. Dan terima kasih banyak kepada anda memberikan komitmen. Saya doakan anda kaya, berjaya, berkah. Betul-betul nak habis terus silau dah ni. Okay, terima kasih banyak. Saya pun perlu berehat lagi sedikit. Kaki saya dua-dua ni lenguh. Jalan ni tuan ni macam menghingkang. Anda perasan kan? Saya selalu FB saya berdiri. Tapi kali ni saya tak boleh lah. Saya kena duduk lah. Saya tak boleh nak push sangat sebab saya kena recover cepat. Sebab malam besok pun saya ada sesi bonus untuk anda yang hadir RPM. Kita akan umumkan bila masa dari sekarang. Saya cuma nak pesan, please alert dengan anda punya email dan Telegram. Kita akan ada message, kita ada kejutan untuk anda. Okay? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.